saya akan membincangkan tentang mengenai pasti isu semasa di mana kami telah temui satu isu berkenaan tentang bekas pensyarah didenda RM10,000 akibat rasuah diluluskan pelajar. Isu ini berlaku pada 7 Januari 2022. Seorang wartawan Nurhayati Yahya telah melaporkan tentang satu kes melibatkan pelajar dan pensyarah yang terlibat dengan aktiviti rasuah. Tindakan seorang bekas pensyarah sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS menerima rasuah berjumlah RM1,300 bagi memastikan 5 pelajarnya lulus membawa padah selepas didenda RM10,000 Malaysia oleh Mahkamah Seksyen pada hari berlakunya kes tersebut. Hakim Rozila Saleh menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Arvin 30 tahun mengaku bersalah atas 5 pertuduhan pilihan dibacakan kepadanya. Seterusnya, sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh akan diperintahkan penjara selama 1 bulan bagi setiap pertuduhan. Rasuah itu sebagai dorongan untuk mengubah keputusan subjek animasi itu rigging 5 individu terbabit daripada gagal kepada lulus. Perbuatan itu dilakukan di cawangan sebuah bank di Cyberjaya antara 17 Januari 2021 sehingga 16 Februari 2021. Sabit kesalahan boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun atau denda RM100,000 atau kedua-dua sekali mengikut Seksyen 25/1 Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 25/2 Akta sama. Jika pertuduhan utama, anak sulung daripada 2 beradik itu dipenjarakan sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 Malaysia. Mana-mana lebih tinggi bagi setiap 5 pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 16A(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24/1 Akta sama. Dalam kes ini, tertuduh Arvin tidak diwakili peguam, menyatakan dia hanya berniat untuk menolong para pelajarnya dan tidak dapat menanggung rasa bersalah atas perbuatannya itu. Kata tertuduh, sudah 7 bulan saya tidak mempunyai pekerjaan bagi menampung keluarga dan berharap dapat diberikan peluang serta bersumpah tidak buat kesalahan lagi. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nur Yusriza Zulkifli memohon mahkamah mengambil kira kepentingan awam susulan kesalahan rasuah berleluasa, lebih-lebih lagi kapasiti tertuduh sebagai pensyarah yang sepatutnya mendidik dengan nilai murni. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Daniel Shah bin Syaiful Amri. Saya akan menerangkan tentang isu rasuah dalam pendidikan dan saya akan terangkan tentang etika dan adab. Mula-mula kita kena tahu dulu apa maksud etika dan adab. Maksud etika adalah perkataan yang berasal daripada etnik bahasa Inggeris, iaitu set prinsip moral atau nilai baik yang menjadikan pegangan individu atau sesuatu kumpulan manusia atau institusi, dan etika didefinisikan apa yang baik secara moral dan boleh diterima masyarakat. Dan maksud adab pula ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan berbudi bahasa. Dan saya akan menerangkan isu semasa tentang rasuah di antara murid dan seorang pensyarah, iaitu dia memberikan rasuah bernilai RM300 Malaysia untuk dia lulus dalam 5 mata pelajaran. Hal ini merosakkan reputasi pensyarah sebagai guru untuk mengajar dan menjadi contoh yang baik. Dan pada pendapat saya juga, kita perlu mengambil perhatian kerana benda ini sungguh berat sebab dia akan mengganggu harmoni dan keamanan negara. Perbuatan rasuah juga akan mewujudkan generasi muda yang malas belajar dan tidak mengambil berat tentang ilmu kerana mereka fikir dengan duit mereka dapat mengubah masa depan mereka dan dapat keputusan yang baik dalam pelajaran. Dan juga perbuatan bekas pensyarah itu amat tidak bermoral kerana perbuatan itu tak akan diterima
oleh masyarakat kerana perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat berat di dalam negara. Isu rasuah juga telah menunjukkan feedback yang buruk kepada negara. Contohnya macam isu semasa sekarang ni yang kami sedang ulas ialah tentang isu rasuah dalam pendidikan. Dan pensyarah juga perlu menunjukkan etika yang baik terhadap murid-murid supaya menjadi contoh kepada generasi muda dengan tidak mengambil atau tidak memberi rasuah, kerana perbuatan ini salah di sisi undang-undang dan akan merosakkan negara, keharmonian negara dan rakyat dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Abi bin Habil. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban, iaitu dengan cara-cara mengatasi masalah rasuah. Di sini saya menyediakan 4 cara untuk mengatasi masalah. Yang pertama ialah pendidikan tentang amalan rasuah. Pendidikan tentang amalan rasuah ini boleh dikaitkan dengan pendidikan awal, iaitu daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan ibu bapa. Pendidikan awal tentang amalan rasuah yang boleh dikaitkan di zaman remaja adalah pihak guru, warga guru ataupun tenaga pengajar boleh untuk memberikan ataupun membuka minda mereka tentang betapa binasanya gejala rasuah, dan rasuah ini juga boleh merosakkan sesebuah kelompok masyarakat ataupun seseorang individu tersebut. Melainkan itu juga, ibu bapa juga hendaklah memainkan peranan penting ataupun menjadi suri teladan di dalam rumah untuk mengajar kepada anak-anak supaya tidak mengamalkan ataupun tidak mengambil rasuah ataupun tidak memberi rasuah. Poin yang kedua yang saya sediakan adalah mengenakan hukuman yang berat. Mengenakan hukuman yang berat ini adalah bagi saya seseorang individu yang dikenakan hukuman yang agak ringan ataupun dikenakan hukuman yang tidak seberapa, hal ini akan menyebabkan mereka sering ataupun tidak berasa bersalah ataupun tidak mengambil pengajaran daripada hukuman yang sebelum ini. Justru itu, mengenakan hukuman yang berat bagi pesalah gejala rasuah adalah salah satu cara yang efisien bagi saya, kerana seandainya individu yang mengambil gejala rasuah dan dikenakan hukuman yang berat, kemungkinan individu tersebut dia akan mengambil pengajaran dan berusaha untuk tidak melakukan gejala rasuah tu lagi. Poin yang ketiga adalah menjalankan kempen efektif. Menjalankan kempen efektif inilah bagi saya bukanlah kita dengan mengadakan kempen di sekolah ataupun maupun di dewan. Kita juga boleh adakan kempen efektif di mall, di supermarket ataupun kita boleh mengedarkan poster. Dan itu juga kita boleh meletakkan banner tentang cara mengatasi rasuah, kesan rasuah terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Mengadakan kempen yang efektif ni adalah kita juga boleh membuka mata, boleh menarik minat orang ramai untuk tidak mengambil rasuah, tidak menggalakkan rasuah, dan juga kita boleh memberikan kesan ataupun memberikan kesedaran betapa pedihnya, betapa peritnya gejala rasuah ini yang boleh membinasakan sekelompok masyarakat, individu dan juga negara. Poin yang terakhir bagi saya adalah memudahkan urusan menggunakan kemudahan teknologi maklumat ICT. Hal ini kerana bila kita menggunakan kemudahan teknologi maklumat, iaitu ICT ataupun bahasa sekarang adalah online atas talian, dia akan menyebabkan pekerjaan kita akan jadi lebih cepat dan juga lebih cekap. Selain itu juga, perkara ini dengan menggunakan atas talian ini, dia tidak akan melibatkan rasuah. Sebagai contoh, kita seandainya kita ingin membayar saman ataupun puspakom ataupun apa-apa aktiviti yang melibatkan online, kita akan mengadakan direct, dia akan terus ke atas talian, kita akan bayar tanpa ada orang kedua ataupun orang ketiga. So maksud saya kat sini, seandainya kita menggunakan khidmat atas talian, benda ni dia akan direct terus ke syarikat yang ingin kita bayar. Bagi contoh lain, seandainya seseorang individu dia malas untuk pergi ke, tak kisahlah sama ada di ni sebagai contoh ya, sama ada di CPJ ataupun Puspakom, dia akan berasa lambatnya, lecehnya, aku kena beratur, kena bayar lebih. So kat sini mungkin dia akan hulukan sedikit, dia akan bagi rasuah untuk cepatkanlah ni. So benda tu dia nampak je sikit, dia nampak je macam benda tu kecil, tapi benda tu bila lama kelamaan dia akan membinasakan seseorang individu juga. So bagi saya, dengan kita mengamalkan aktiviti atas talian dengan pembayaran atas talian, bagi saya dia akan mengurangkan gejala rasuah tersebut. So
Itu saja dah bagi saya kesimpulan yang boleh saya dapat daripada cara-cara mengatasi masalah rasuah ni adalah sebagai seseorang individu dan juga rakyat yang prihatin, kita sentiasa hendaklah mengingati antara satu sama lain betapa hinanya gejala rasuah ini, betapa binasanya gejala rasuah ini terhadap individu dan juga masyarakat. Tuntasnya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengelakkan, kita hendaklah tidak mengambil ataupun menerima ataupun memberi rasuah kepada orang lain. Hal ini kerana rasuah ini juga dia akan merosotkan kemerosotan ekonomi negara dan juga individu tersebut. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, rasuah bukanlah satu amalan yang harus menjadi kebanggaan kita semua. Kerjasama semua pihak amat diperlukan, terutama pihak masyarakat yang harus melaporkan sebarang kejadian rasuah kepada pihak berkuasa tanpa banyak alasan. Manakala pihak kerajaan perlulah lebih tegas dan berani untuk membawa pesalah rasuah ini ke muka pengadilan agar hukuman yang setimpal boleh diberikan kepada golongan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, yang mengingatkan kita betapa pentingnya rasuah diatasi sebelum terlewat. Antara cara-cara untuk mengatasi gejala rasuah di negara kita ialah menghalang salah laku rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rasuah bermaksud pemberian atau sogokan. Secara definisi, seseorang akan memberikan rasuah kepada individu yang berkuasa atau bertanggungjawab dan dengan harapan untuk mendapat balasan dalam bentuk kerja atau projek. Pemberian hadiah yang bernilai tinggi kepada seseorang yang di luar kemampuannya tetapi mempunyai kelebihan untuk menolong pemberi hadiah tersebut juga dianggap sebagai merasuah. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Walaupun mereka baru berumur setahun jagung, darah setampuk pinang, tetapi mereka merupakan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara ini. Sekiranya setiap rakyat mampu menilai sama ada sesuatu tindakan itu dianggap sebagai rasuah atau tidak, barulah budaya atau amalan rasuah di negara ini dapat ditindas sehingga ke akar umbi. Terima kasih.